Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya shalom, selamat pagi saudara-saudari sekalian. Terima kasih kerana masih lagi bersama dalam saluran bangkit pada hari yang kelima. Hari ini jatuh pada 31 hari bulan Mac. Kita sama-sama bersorak untuk memuji Tuhan pada pagi ini dengan renungan kita sebentar nanti. Sebelum itu mari saya pimpin di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami ingin bersorak-sorai memuji-Mu Tuhan. Kami ingin bersuka cita melompat memuji-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah gunung batu, Tuhanlah benteng perlindungan bagi kami, Tuhanlah segalanya. Oleh kerana itulah pada pagi ini kami ingin bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan yang teramat tinggi. Terima kasih Tuhan beserta dengan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita bersorak. Sama-sama kita bersorak memuji Tuhan kita. Kau batu karang yang teguh, hey, kota benteng dan perisaiku. Sekali lagi nyatakan, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama kita sorak haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak kita. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyarakat Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali kita nyatakan bersorak demi Tuhan. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku. Yang menang kalahkan maut. Sekali lagi nyatakan, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 kau mulia. Sekali lagi nyatakan, haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Mari kita bersorak demi Tuhan kita. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Sekali lagi. Bersorak, masyarakat Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita sekali lagi bersorak-sorai di rumah, memuji Tuhan, menyatakan bahwa Yesuslah Raja pemenang kita. Sama-sama kita nyatakan. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyarakat Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Tuhanlah Juru Selamat, Yesuslah Juru Selamat. Oleh itu kami bersorak-sorai untuk memuji-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi semua jemaah-jemaah
di dalam Kristus. Selamat kembali ke channel Saluran Bangkit. Hari ini kita akan teruskan renungan kepada Mazmur Haleluya yang keempat, yaitu Mazmur 149. Saya berikan tajuk hari ini ialah Nyanyikanlah lagu baru untuk Allah. Sebelum itu saya akan bacakan Mazmur 149. Sama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini. Pujilah Tuhan, nyanyikanlah lagu baru untuk Tuhan. Pujilah Dia dalam penghimpunan umat-Nya yang setia. Bergembiralah, hai orang Israel, kerana pencipta kamu. Bersukacitalah, hai penduduk Sion, kerana Raja kamu. Pujilah namanya dengan tarian. Pujilah Dia dengan memainkan kecapi dan tamburin. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Dia memberikan kemenangan kepada orang yang bergantung kepadanya. Hendaklah umat Allah bersukacita kerana mereka menang dan bernyanyi dengan gembira sepanjang malam. Hendaklah mereka memuji Allah dengan bersorak-sorak sambil memegang pedang yang tajam untuk mengalahkan bangsa-bangsa dan menghukum rakyat mereka, untuk membelenggu raja-raja dan merantai pemimpin mereka, untuk menghukum bangsa-bangsa menurut perintah Allah. Itulah kemenangan umat Allah. Pujilah Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Mazmur ini adalah sebuah lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang yang kembali dari pembuangan, dan ia menubuatkan bahawa Tuhan akan kembali sebagai Raja dan memerintah atas bangsa-bangsa. Pada masa itu, orang-orang kudus akan dimuliakan bersama Tuhan dan menghakimi bangsa-bangsa. Lagu baru yang dinyanyikan pada masa itu akan digunakan untuk menyanyikan pujian tentang anugerah penyelamatan Tuhan. Kristus Yesus adalah Mesias yang akan datang. Melalui kerja penyelamatannya, satu zaman baru telah bermula dan tidak lama lagi kemenangan tertinggi akan dicapai dalam penubuhan kerajaan Tuhan yang menang. Kandungan Mazmur ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama adalah tentang nyanyikan lagu baru untuk Tuhan, ayat 1 hingga 5. Dan yang kedua ialah Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa, ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Mari kita lihat yang pertama. Mazmur ini ditulis sewaktu orang Israel kembali dari tawanan dan merupakan sebuah lagu baru yang harus dinyanyikan oleh mereka. Ayat 1 dan 2 menyatakan, nyanyikanlah lagu baru untuk Tuhan. Pujilah Dia dalam perhimpunan umat-Nya yang setia. Bergembiralah, hai orang Israel, kerana pencipta kamu. Bersukacitalah, hai penduduk Sion, kerana Raja kamu. Pemazmur bahkan meminta mereka untuk bermain kecapi dan tamburin serta menari-nari sambil menyanyi untuk memuji Tuhan. Pemazmur menyatakan 4 sebab untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Kerana yang pertama, Tuhan adalah pencipta mereka. Yang kedua, Dia juga Raja mereka. Ketiga, Dia adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Dan yang keempat, Dia adalah juga Tuhan yang Maha Mulia. Lagu baru yang dinyatakan dalam ayat 1 merujuk kepada lagu keselamatan. Dalam Mazmur Daud, Mazmur bab 33 ayat 3 menyatakan, nyanyikanlah lagu yang baru untuk Tuhan. Mainkanlah kecapi dengan mahir dan nyanyilah dengan suara yang kuat. Mazmur 40 bab 4, dia mengajar aku menyanyi lagu yang baru, lagu pujian untuk Allah kita. Banyak orang yang melihat perkara ini akan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Mazmur 96 ayat 1 hingga 3, nyanyikanlah lagu baru untuk Tuhan. Bernyanyilah untuk Tuhan, hai seluruh dunia. Bernyanyilah untuk Tuhan dan pujilah Dia. Setiap hari
Isytiharkanlah berita baik bahawa Dia telah menyelamatkan kita. Isytiharkanlah keagungannya kepada bangsa-bangsa dan perbuatannya yang mengagumkan kepada segenap manusia. Nabi Yesaya juga menyatakan dalam kitab Yesaya bab 42 ayat 10, "Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, pujilah Dia, hai seluruh bumi, pujilah Dia, hai laut dan semua isinya, bernyanyilah, hai penduduk negeri-negeri jauh." Dalam penglihatan Yohanes, dalam surat Wahyu bab 5 ayat 5 hingga 10, mencatatkan Yohanes begitu sedih ketika dia nampak bahawa sebuah gulungan naskah yang dimateraikan dan tiada siapa yang dapat membukanya. Ketika dia melihat bahawa adanya 4 makhluk dan juga 24 pemimpin-pemimpin bersujud di hadapan anak domba, mereka menyanyi sambil memainkan kecapi. Ayat 9 hingga 10, mereka menyanyikan sebuah lagu baru. Engkau layak mengambil gulungan naskah itu dan memecahkan materai-materainya, kerana engkau telah dibunuh dan dengan kematianmu, manusia daripada semua suku, bahasa negara dan bangsa telah engkau beli untuk Allah. Engkau sudah menjadikan mereka imam yang mengabdi kepada Allah kita dan memerintah di dunia. Selain itu, Wahyu bab 14 ayat 3 juga menyatakan dalam penglihatan Yohanes, dia melihat bahawa terdapat 144,000 orang dari 12 suku Israel yang terselamat. Mereka bersama-sama bernyanyi dengan satu lagu baru di hadapan takhta. Ayat 3, di hadapan takhta 4 makhluk hidup itu dan pemimpin-pemimpin itu berdirilah 144,000 orang itu. Mereka menyanyikan satu nyanyian baru yang tidak dapat dinyanyikan orang lain. Mereka sahaja yang telah diselamatkan oleh Allah. Dalam Wahyu bab 15 ayat 3, Yohanes melihat bahawa semua orang yang telah diselamatkan mengalahkan musuh bersama-sama berdiri di lautan kaca sambil memegang kecapi yang diberikan oleh Allah, menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba, iaitu lagu penebusan Tuhan. Mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, perbuatanmu sungguh agung dan menakjubkan. Raja semua bangsa, alangkah adil dan benar tindakanmu. Nyanyian Musa adalah nyanyian di mana waktu Musa memimpin umat Israel menyeberangi Laut Merah. Dalam kemenangan, mereka sama-sama memuji Tuhan dan membuat nyanyian lagu ini. Jadi di sini kita nampak bahawa pemazmur berseru bahawa semua orang yang ditebus dan yang diselamatkan oleh Tuhan, iaitu umatnya yang setia, orang Israel, penduduk Sion dan umat Allah yang tercatat dalam ayat 1, ayat 2, ayat 5 dan ayat 9. Semuanya bersama-sama menyanyikan lagu baru kerana keselamatan Tuhan. Di sini kita juga nampak bahawa pemazmur dengan rendah hati menyatakan 4 pengharapannya. Pertama, dalam ayat 2a, pemazmur mengharapkan bahawa semoga Israel bersukacita kerana penciptaannya. Kedua, semoga penduduk Sion bergembira kerana raja mereka. Ketiga, semoga mereka memuji Tuhan dengan nyanyian, tarian, kecapi dan tamborin yang tercatat dalam ayat 3. Dan yang terakhir ialah semoga umat yang setia, yang kudus, memuji Tuhan kerana kemuliaan yang mereka terima. Saudara-saudari, dalam perenggan yang kedua, iaitu ayat 6 hingga 9, pemazmur menyatakan Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa. Dalam ayat 3 dan 6, kita nampak bahawa satu perubahan dari kecapi dan tamborin kepada pedang
yang bermata dua. Ia membawa satu konsep yang penting dalam Alkitab, iaitu kerajaan Tuhan dicirikan oleh kuasa penghakiman dan kemuliaannya. Oleh itu, separuh kedua mazmur ini boleh digunakan sebagai nubuatan untuk merujuk kepada penghakiman Mesias atau sebagai satu tanda kemenangan. Ayat 7 hingga 9 menyatakan bahawa Tuhan akan menghukum dan membalas dendam terhadap bangsa-bangsa. Untuk mengalahkan bangsa-bangsa dan menghukum rakyat mereka. Untuk membelenggu raja-raja dan merantai pemimpin mereka. Untuk menghukum bangsa-bangsa menurut perintah Allah. Dalam Wahyu bab 2 ayat 26 hingga 28 menubuatkan bahawa gereja, iaitu orang Kristian, orang yang percaya, akan mempunyai kuasa untuk menundukkan atau menghakimi bangsa-bangsa pada masa hadapan. Yesus kata, mereka yang menang dan terus-menerus melakukan kehendakku sehingga akhir akan aku kurniai kekuasaan seperti yang aku terima daripada Bapa-Ku. Mereka akan menerima kekuasaan daripadaku untuk memerintah bangsa-bangsa dengan tangan besi dan untuk menghancurkan mereka seperti periuk tanah. Mereka juga akan menerima bintang fajar daripadaku. Saudara-saudari sekalian, walau bagaimanapun ketika kita bercakap tentang pujian, orang-orang kudus bukan sahaja harus memuji Tuhan dalam penyembahan secara berkelompok, tapi juga harus kita terus memuji dan menyembah Tuhan dalam kehidupan seharian kita dan sepanjang umur kita. Semoga hati kita dibuka untuk terus merenungkan firman ini ataupun mazmur haleluya ini, agar kita dapat terus-menerus memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di syurga, semoga suara pujian dan nyanyianku tidak berhenti dari mulutku, supaya nama Engkau dipermuliakan sepanjang hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, kami berdoa. Amin. Semoga renungan pagi ini dapat membantu kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Shalom.